akan bentangkan tentang bab 3 metodologi. Dalam bab 3 ini, dia mengandungi pengenalan, reka bentuk kajian, lokasi kajian, sampel kajian, teknik persampalan, prosedur penyelidikan, pengumpulan data, instrumen kajian, analisis, dan kesimpulan bab ketiga. Pengenalan, metodologi merupakan aspek yang perlu diberi perhatian bagi mendapatkan hasil kajian yang boleh Dalam kajian ini, pengkaji memilih pemboleh ubah tidak bersandar sebagai perbezaan antara pembelajaran bersemuka dan pembelajaran tidak bersemuka, dan pemboleh ubah bersandar sebagai pembelajaran pelajar. Bagi menganalisis data yang diperolehi, penyelidik menggunakan penyelesaian SPSS. 3.3.3 Lokasi kajian. Kajian ini dijalankan di kawasan tempat belajar pengkaji, yaitu di kawasan Unitar Sabah yang terletak di daerah Kota Kinabalu. Lokasi ini terletak kira-kira 7.0 km dari pusat bandar Kota Kinabalu, Sabah. Tanda yang berwarna merah itu merupakan pusat Kota Kinabalu, manakala yang kelabu itu merupakan tempat kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Sampel kajian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan pengukur bagi mendapatkan data responden. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan borang responden borang soal sedik kepada responden sebanyak 30 orang secara online, di mana responden akan menjawab soalan melalui Google Form. Teknik persampalan. Teknik persampalan yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah teknik persampalan mudah ataupun convention sampling di bawah. 3.6 Prosedur penyelidikan. Kajian ini boleh didefinisikan sebagai sebuah proses carian atau cara untuk mendapatkan sesuatu maklumat berkenaan dengan sesuatu topik. Ia melibatkan proses seperti pengumpulan data, mengenal pasti tujuan, mengumpul analisis, menilai data, dan membuat kesimpulan. Raja 2 menunjukkan prosedur penyelidikan. 3.7 Pengumpulan data. Prosedur kajian dimulakan dengan pemilihan tajuk kertas projek, perbincangan dengan pensyarah mengenai tajuk, dan mendapat kelulusan daripada pensyarah. Selepas itu, borang soal selidik akan diedarkan kepada 30 orang responden secara sukarelawan. Para responden akan diberikan penerangan yang teliti dan masa yang diberi dengan secukupnya untuk menjawab soalan borang tersebut. Segala maklumat yang diberi kepada responden akan dirahasiakan untuk tujuan kajian sahaja. Semua soal selidik akan dikutip selepas 2 minggu. Segala maklumat dan data yang diperlukan dianalisis menggunakan program SPSS Windows versi 18. 3.8 Instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan satu alat yang digunakan oleh pengkaji ketika menjalankan kajian. Instrumen kajian ini digunakan sebagai asas bagi memperolehi data seperti mana yang dikehendaki oleh pengkaji untuk mencapai objektif kajian. Kaedah yang digunakan oleh pengkaji adalah kaedah soal selidik. Raja 3 menunjukkan ringkasan borang soal selidik, bahagian E dan bahagian B dan bahagian C. Bahagian E demografi, jantina, umur, status, dan taraf pendidikan semasa. Bahagian B perbezaan antara pembelajaran bersemuka dan pembelajaran atas talian. Bagian C masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa COVID-19. 3.9 Analisis kajian. Dalam kajian ini, analisis deskriptif digunakan untuk memperolehkan maklumat yang tepat. Data analisis deskriptif melibatkan skala nominal seperti peratus dan kekerapan. Data ini digunakan dalam demografi responden di bagian E, manakala analisis deskriptif ini menggunakan petunjuk seperti mean, median, dan mood untuk mengukur data. Bagian C dan B dan C juga menggunakan analisis deskriptif bagi memenuhi objektif kajian, yaitu perbezaan antara pembelajaran bersemuka dan pembelajaran atas talian dan masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa COVID-19. Raja 4 menunjukkan skala yang digunakan untuk memperoleh data analisis B dan C. 3.10 Kesimpulan bab 3. Bab ini menerangkan berkenaan proses kajian, metodologi yang telah digunakan dalam kajian ini. Kajian ini telah menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif bagi tujuan pengumpulan data. Teknik soal selidik telah digunakan, manakala teknik persampalan adalah persampalan mudah atau convention sampling. Data kajian ini akan dianalisis menggunakan program SPSS versi 18. Seterusnya adalah bab 4. Bab 4 ialah hasil kajian dan perbincangan.
4.1 Pengenalan. Bab ini membincangkan tentang analisis dan hasil kajian daripada data-data yang dikumpul. Analisis deskriptif digunakan bagi memahami ciri-ciri responden yang digunakan di dalam jadual. 4.2 Hasil maklumat responden. Analisis deskriptif digunakan bagi mendapatkan taburan demografi responden, iaitu jantina, umur, status, dan taraf pendidikan semasa. Jadual 2 menunjukkan hasil responden, di mana dalam hasil responden ini terdapat 3 elemen, iaitu umur, jantina, status, dan tarif pendidikan yang digunakan untuk mengukur. Analisis deskriptif perbezaan antara pembelajaran bersemuka dan pembelajaran atas talian. Dalam kajian analisis deskriptif perbezaan antara pembelajaran bersemuka dan pembelajaran atas talian ini, pengkaji akan menerangkan tentang nilai kekerapan serta peratus dan min dan nilai purata min bagi keseluruhan soalan. Jadual di bawah merujuk kepada perbezaan antara pembelajaran bersemuka dan pembelajaran secara atas talian. Nilai purata bagi min pemboleh ubah ini adalah 3.67, di mana nilai ini membuktikan bahawa objektif pertama, iaitu perbezaan antara pembelajaran bersemuka dan pembelajaran atas talian, telah mencapai nilai purata bagi pemboleh ubah. Hal ini kena Jadual 3 menunjukkan soalan-soalan daripada pengkaji yang ingin diedarkan kepada responden. Jadi soalan pertama ialah, saya lebih memahami ketika belajar secara bersemuka berbanding belajar secara online. Soalan kedua ialah, belajar secara atas talian membuat saya sukar untuk memahami topik yang diajar oleh pensyarah berbanding belajar di dalam kelas. Dan soalan ketiga ialah, belajar secara atas talian membuat saya kurang fokus untuk belajar berbanding belajar di dalam kelas. Soalan keempat, pembelajaran secara atas talian ini lebih menarik berbanding belajar di dalam kelas. Soalan kelima, saya kurang bermotivasi ketika belajar secara atas talian berbanding belajar di dalam kelas. Soalan 6, pembelajaran atas talian ini membuat saya lebih bermotivasi kerana pensyarah saya menggunakan banyak video berbanding belajar secara bersemuka. Soalan 7, saya amat menyukai belajar secara atas talian berbanding belajar secara bersemuka kerana belajar di atas talian ini tidak memenatkan. Nilai purata bagi min nilai purata bagi soalan ini adalah 3.67. Nilai purata ini menunjukkan dapat membuktikan bahawa soalan ini telah mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji. 4.4 Analisis deskriptif masalah yang dihadapi oleh pelajar Unitas semasa COVID-19. Dalam kajian analisis deskriptif masalah yang dihadapi oleh pelajar Unitas semasa COVID-19, hal ini kena pengkaji akan menerangkan tentang nilai kekerapan, peratus serta min dan nilai purata min bagi keseluruhan soalan. Jadual 4 di bawah menunjukkan masalah yang dihadapi oleh nilai purata min bagi pemboleh ubah ini adalah 3.7, di mana nilai ini membuktikan bahawa objektif kedua, iaitu masalah yang dihadapi oleh pelajar Unitas semasa COVID-19 telah pun tercapai kerana nilai purata bagi pemboleh ubah ini adalah tinggi. Jadual 4 menunjukkan soalan masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa COVID-19. Soalan pertama, saya menghadapi masalah gangguan jaringan internet semasa kelas online. Yang kedua, saya menghadapi masalah dalam mencari sumber bahan rujukan. Soalan ketiga, saya kurang fokus ketika belajar secara atas talian. Soalan keempat, saya menghadapi masalah ketika melakukan kerja berkumpulan. Soalan kelima, saya menghadapi masalah kesukaran untuk berkomunikasi dengan pensyarah. Soalan keenam, sukar bagi saya untuk melakukan kerja lapangan. Soalan ketujuh, saya menghadapi masalah untuk membeli bahan belajar. Soalan ke-8, saya menghadapi masalah gangguan mental di mana saya stres ketika belajar. Soalan ke-9, saya tidak fokus untuk belajar kerana panik mendengar peningkatan virus COVID-19 ini. Soalan ke-10, tahap keyakinan diri saya menurun ketika melakukan pembentangan kerja khusus. Jumlah purata bagi soalan ini ialah 3.70. Jumlah purata ini dapat membuktikan bahawa soalan kedua telah tercapai kerana nilai 3.7 itu merupakan nilai tertinggi dalam tahap skala yang digunakan oleh pengkaji. Dalam perbincangan ini, pengkaji akan menerangkan tentang descriptive analysis bahagian masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa COVID-19 dan perbezaan antara pembelajaran secara bersemuka dan secara atas talian serta hasil
serta hasil maklumat responden yang diperolehi melalui pengumpulan borang selidik selama 2 minggu. 4.6 Kesimpulan bab 4. Pada bab ini, hasil keputusan demografik telah dibincangkan seramai 30 orang responden yang telah terlibat dalam soal selidik ini. Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan tentang analisis deskriptif, maklumat sosial demografik, maklumat memboleh ubah, dan perbincangan. Bab seterusnya akan membincangkan tentang kesimpulan, implikasi, dan cadangan. Bab 5 akan membincangkan tentang kesimpulan, implikasi, dan cadangan. 5.1 Pengenalan. Bab ini akan membincangkan tentang kesimpulan, kajian, serta implikasi, limitasi kajian, dan cadangan pengkaji untuk pengkaji akan datang. Dalam bab ini, pengkaji akan membuat satu kesimpulan secara menyeluruh mengenai kajian ini. 5.2 Kesimpulan. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji kesan COVID-19 terhadap pembelajaran pelajar di Unitar Sabah. Bagi mencapai objektif ini, soal selidik telah dilakukan kepada pelajar Unitar untuk melihat sejauh manakah kesan COVID-19 terhadap pembelajaran mereka. Kajian ini telah melibatkan berbagai sorotan kajian bagi memastikan kajian tersebut sesuai untuk digunakan dalam mengkaji kesan COVID-19 terhadap pelajar di Universiti di Unitar Sabah. Berdasarkan sorotan kajian lepas, pengkaji memperoleh 2 pemboleh ubah yang boleh digunakan dalam mengkaji kesan COVID-19 ini. Berdasarkan hasil keputusan analisis, pengkaji mendapati bahawa objektif yang telah dibuat telah pun tercapai. Hal ini kerana melalui purata bagi objektif pertama, iaitu mengkaji perbezaan antara pembelajaran secara bersemuka dan pembelajaran secara atas. Ini mempunyai nilai purata yang tertinggi, iaitu sebanyak 3.67. 3.67 ini membuktikan bahawa objektif itu telah tercapai. Manakala objektif kedua turut membantu dalam kajian ini. Hal ini kerana berdasarkan skor purata bagi objektif tersebut adalah sebanyak 3.70, di mana objektif yang telah ditetapkan dapat dibuktikan melalui nilai purata berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Okey, implikasi kajian ini sesuatu perkara yang boleh dibayangkan tetapi tidak nyata secara langsung. Oleh itu, implikasi kajian dalam kajian ini adalah pengkaji mengkaji selain daripada pembelajaran pelajar, iaitu dari segi mental ataupun psikologi pelajar. Hal ini kerana psikologi pelajar juga turut dipengaruhi oleh pandemik COVID-19. Tambahan pula, dalam kajian ini pengkaji ada menyebut berkaitan dengan psikologi pelajar, di mana pelajar akan stres atau panik ketika mendengar peningkatan COVID-19. Oleh itu, jelaslah bahawa selain daripada pembelajaran pelajar, psikologi pelajar turut dipengaruhi oleh COVID-19. Limitasi kajian. Pengkaji juga menghadapi limitasi atau halangan dalam menjalankan kajian ini. Antara limitasinya ialah jumlah sampel. Jumlah sampel yang terhad, yang mana sampel untuk kajian ini adalah 30 orang sahaja yang hanya tergolong dalam kategori pelajar Unitar. Yang kedua ialah teknik persampelan. Kaedah persampelan yang digunakan ini adalah persampelan mudah ataupun convergence sampling. Ini menunjukkan bahawa kajian ini tidak boleh dikategorikan atau diwakilkan. Untuk limitasi kajian yang ketiga ialah instrumen kajian. Kajian ini menggunakan satu kaedah pengumpulan data, iaitu melalui soal selidik. Pengkaji mendapati bahawa reka bentuk kajian ini diperbagaikan dengan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Selain soal selidik, pengkaji juga mendapat maklumat melalui temu bual atau lain kaedah. 5.5 Cadangan penyelidikan masa depan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan ini, pengkaji menyadari bahawa masih terdapat kekurangan yang perlu ditambah dalam kajian ini. Hal ini kerana kajian ini hanya dijalankan di Cawangan Sabah sahaja dan bukan di pusat pembelajaran Unitar. Oleh itu,
kajian ini masih boleh diperkembangkan oleh pengkaji masa depan. Sehubungan dengan itu, pengkaji mencadangkan kajian ini boleh dikembangkan dengan mengambil kira perkara-perkara seperti berikut. Seperti memperluaskan bilangan responden. Hal ini kerana pekerja hanya menggunakan 30 orang responden dalam kajian ini. Oleh itu, pengkaji mencadangkan kepada penyelidik masa depan agar memperluaskan bilangan responden, di mana penyelidik boleh mengambil kira program ijazah ataupun master dan program PhD sebagai responden. Yang kedua ialah menggunakan pemboleh ubah yang lain. Pengkaji mencadangkan agar pengkaji masa depan menggunakan pemboleh ubah selain daripada pembelajaran pelajar agar kesan COVID-19 ini dapat dilihat dalam semua bidang pembelajaran mental serta kesihatan.